Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zuraini dan rekan-rekan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan hasil data berkaitan silap lidah yang telah kami perolehi. Kumpulan kami ialah kumpulan yang keempat dan terdiri daripada 3 orang ahli, yaitu Nur Afiq Isha, Kelly Peter, dan saya sendiri. Kumpulan kami telah memperoleh sebanyak 12 data. Nama saya Azman bin Sampang, memegang nomor kad metrik di 202020 96285. Bagi data pertama sehingga ke data ketiga akan dibentangkan oleh saya. Sebelum itu, mari kita lihat dulu tayangan video berkaitan data ini. Dengan kembali ke kampus. Dan kepada anda yang bersemangat nak kembali ke kampus bermula 1 Mac ini, kita nak bercakap berkenaan dengan kembali ke kampus. Dan kepada anda yang bersemangat nak kembali ke kampus bermula 1 Mac ini, anda Baiklah, hasil daripada video yang telah ditayangkan tersebut dapat kita kenal pasti bahwa penutur tersilap lidah semasa menyebut perkataan kampus bertukar menjadi pampers. Dari segi unit perancangannya ialah morfem, yaitu perkataan pem dan pers, dan perkataan kem dan pers merupakan morfem yang jenis terikat. Dan ini kerana kedua perkataan ini terdiri daripada 2 unit terkecil, yaitu suku kata yang tidak mempunyai makna. Dari segi jenis kesilapannya pula ialah pertukaran perkataan, yang mana kedua kesilapan yang berlaku ini boleh dikategorikan sebagai malapropisme, yaitu perkataan sebenarnya yang ingin disampaikan ialah perkataan campus tetapi bertukar menjadi perkataan pampers. Pertukaran perkataan ini juga berlaku dari segi morfemnya yang merupakan morfem terikat, yaitu morfem kem dan pers bertukar kepada morfem pem dan pers. Kita dapat ketahui bahawa perkataan campus dan juga perkataan pampers sangat berbeza, yang mana campus merujuk kepada sebuah tempat dan pampers pula merujuk kepada satu barangan yang digunakan oleh bayi. Kedua perkataan ini juga mempunyai bunyi yang sama, terutama di bahagian belakang, yaitu perkataan campus, bunyi perkataan belakangnya ialah pers, dan pampers, pers di bahagian belakang mempunyai bunyi yang sama. Apabila penutur cuba menyebutnya beberapa kali, dia tertukar tanpa sedar. Di dalam kamus mental, perkataan kebiasaannya dan kebanyakannya disimpan dengan mengingat bunyi, dan kamus mental memiliki maklumat yang bersepadanan dengan situasi. Perkataan campus diulang beberapa kali dan individu memilih perkataan yang hampir sama, yaitu pampers, tanpa tidak disedari. Kemungkinan individu memilih perkataan tersebut kerana terlintas di pikirannya, yang juga mungkin disebabkan rasa gugup sewaktu berbicara. Perayaan Tahun Baru Cina bukan sekadar diraih oleh masyarakat. Perayaan Tahun Baru Cina bukan sekadar diraih oleh masyarakat. Menerusi video kedua tersebut, dapat dikenal pasti bahawa data yang diperolehi ialah perkataan masyarakat, di mana penutur tersilap lidah menyebutnya sebagai masyarakat. Dari segi unit perancangannya ialah suku kata. Kesilapan yang dilakukan ialah dari segi suku katanya yang ditukar dalam perkataan masyarakat disebut sebagai masyarakat. Kesalahan suku kata berlaku jelas di suku kata ra dan kat bertukar menjadi ro dan kot. Bagi jenis kesilapannya pula ialah pertukaran huruf, yaitu pertukaran berlaku di antara huruf E yang merupakan huruf vokal. Pertukaran berlaku di mana suku kata ra dan kat bertukar huruf vokalnya kepada huruf vokal O, yang menyebabkan suku kata bertukar bunyi menjadi ro dan kot, dan individu tersebut menyadari kesilapannya dan terus membetulkannya. Hal ini disebabkan oleh penutur merasa gugup, yang mana kita dapat lihat bahawa penutur sedang melakukan siaran langsung televisyen. Rasa gugup ini boleh menyebabkan tekanan di bahagian fikiran, dan penutur cuba bercakap dengan laju, dan penyimpan perkataan di dalam kamus mental penutur tidak sama dengan apa yang ingin disampaikan.
Maksudnya di dalam mentalnya perkataan masyarakat sudah tersimpan, tetapi ujaran yang dilakukan tidak selari dengan kamus mental karena sebutannya tidak berfokus dengan penyimpanan perkataannya. Itu sekian semasukan malam ini. Kami di unit sukan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Hari Deepawali kepada seluruh peminat sukan tanah air beragam Hindu. Saya di unit sukan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Hari Deepawali kepada seluruh peminat sukan tanah air beragam Hindu. Bagi video dan data ketiga ini, dapat dikenal pasti bahwa data silap lidah yang berlaku ialah apabila penutur coba memberi ucapan selamat Hari Deepawali tetapi penutur tersilap lidah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dari segi unit perancangannya ialah frasa, yaitu kesilapan ini berlaku dari segi frasa, yaitu lebih daripada dua perkataan bertukar sebutan dan maknanya, yaitu penutur tersilap lidah menukar frasa Deepawali kepada selamat Hari Raya Aidilfitri. Umum mengetahui bahwa sambutan perayaan Deepawali disambut oleh kaum India dan Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam. Sedang penutur mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri sedangkan pada waktu itu merupakan sambutan perayaan Deepawali. Seterusnya, dari segi jenis kesilapan, pada pendapat saya, kesilapan yang berlaku ini adalah jenis jangkaan. Jangkaan ialah segmen kemudian menggantikan segmen sebelumnya, yaitu penutur tersilap semasa menyebut sesuatu perayaan, yang mana perayaan Deepawali merupakan segmen sebelum digantikan dengan segmen kemudian, yaitu Hari Raya Aidilfitri. Ini bermaksud penutur menjangkakan waktu itu adalah perayaan Hari Raya, walaupun sebenarnya pada masa itu merupakan sambutan perayaan Deepawali. Kesilapan yang dilakukan oleh penutur secara sadar dan penutur terus melakukan pembaikan. Di dalam kamus mental manusia, apabila menyebut sesuatu perayaan seperti ingin mengucapkan selamat bagi perayaan lain, akan terlintas di pikiran ingin mengucapkan selamat Hari Raya, selamat Tahun Baru Cina, selamat Deepawali, selamat menyambut Hari Christmas. Tapi di dalam kes penutur ini dapat dilihat bahwa kebiasaannya penutur mengucapkan selamat Hari Raya, dan apabila penutur ingin mengucapkan selamat Hari Deepawali tertukar kepada selamat Hari Raya. Setakat itu sahaja pembentangan dari saya. Saya akan menyerahkan bentangan ini kepada rekan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Zuraini dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Afiqah binti Ishaq, memegang nombor kad metrik di 202020966432. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan saya akan menunjukkan terlebih dahulu video pertama dapatan saya. Bukan jodoh dia orang bang, saya nak buat macam mana? Jodoh tu takkan sampai kalau kita tak golek. Apa? Seperti yang anda lihat pada video tersebut, kesalahan ayat yang terdapat dalam video tersebut ialah jodoh itu tak akan sampai kalau kita tak bergolek. Ayat sebenar pada video tersebut ialah jodoh itu tak akan sampai kalau kita tak cari. Unit perancangan ialah frasa, iaitu kesalahan ini merujuk kepada frasa kerja, bergolek dan juga cari. Jenis kesilapan ialah kesilapan pertukaran. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan bergolek dan cari merupakan kata kerja yang berbeza. Perkataan bergolek merupakan kata kerja yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang bergolek, manakala bagi perkataan cari merupakan sesuatu perbuatan yang berusaha untuk menjumpai sesuatu. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kamus mental, penggolongan kata kerja disimpan pada tempat yang sama dan membuatkan penutur keliru dalam mengeluarkan sesuatu kata kerja yang tepat apabila bertutur. Itulah orang ingat pun macam tu juga mak. Hujung minggu. Kesalahan yang terdapat dalam video kedua pula ialah hujung minggu. Ayat sebenar ialah hujung minggu. Unit perancangan
ialah suku kata, iaitu kesalahan ini merujuk kepada kesalahan suku kata yang terakhir, iaitu go yang sepatutnya gu. Penutur hanya tersilap dalam menyebut huruf vokal O yang sepatutnya huruf vokal U. Jenis kesilapan ialah kesilapan pertukaran. Penutur hanya tertukar huruf terakhir iaitu vokal U kepada vokal O pada perkataan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kamus mental, maklumat yang disimpan dalam fikiran kadang-kala tidak dapat untuk diluahkan kerana apa yang dirancangkan dalam fikiran tidak selari dengan perkataan yang ingin diluahkan. Abang yang uruskan pengurusan deti. Pengebumian. Kesalahan yang terdapat pada video ketiga pula ialah kesalahan pengbumian. Ayat sebenar ialah pengebumian. Unit perancangan ialah segmen fonemik, iaitu penutur tidak dapat mengeluarkan bunyi yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pertuturan yang sangat laju atau cepat membuatkan alat artikulasi tidak dapat membaca gerak fikiran dengan tepat dan membuatkan penutur tersilap lidah dalam mengucapkan perkataan tersebut. Jenis kesilapan ialah kesilapan penghapusan, iaitu penghapusan vokal I dalam perkataan pengebumian membuatkan ayat penutur salah dalam konteks tata bahasa. Jelaslah bahawa penutur yang bercakap terlalu laju membuatkan leksikal dalam otak tidak dapat berjalan seiring dengan maklumat yang dikeluarkan oleh fikiran. Saya pun tak sabar 31 Ogos ni nak pergi Singapura. Tapi sekarang ni yang saya tak sabar sangat-sangat nak pindah baru rumah kita. Pindah baru rumah kita, awak. Kesalahan yang terdapat pada video terakhir ialah pindah baru rumah kita. Ayat sebenar ialah pindah rumah baru kita. Unit perancangan ialah struktur ayat ataupun sintaksis, iaitu pembinaan ayat yang tidak tepat ataupun susunan ayat yang salah menyebabkan maksud ayat tidak sama dengan makna yang sebenar. Penutur mengungkapkan binaan ayat yang terbalik menyebabkan maksud ayat tidak sama dengan tujuan ayat sebenar. Jenis kesilapan ialah kesilapan pertukaran, iaitu penutur menukar perkataan rumah baru kepada baru rumah. Hal ini menunjukkan bahawa dalam fikiran manusia terdapat maklumat yang disimpan berdasarkan ayat yang hampir sama dengan pembinaan frasa ataupun ayat yang menyebabkan kekeliruan dalam mengucapkan perkataan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voucher tunai sebanyak RM200. Jom kita saksikan sedutan ini dah kembali dengan meletup. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Zuraini dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kelly Peter Dumpong dengan nombor kad matriks D2020096487. Kesilapan unit perancangan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi segmen fonetik, iaitu huruf vokal A menjadi huruf vokal U dalam perkataan sedutan. Jenis kesilapan yang terlibat pula adalah dari segi penggantian, iaitu huruf vokal A dalam perkataan sedutan digantikan dengan huruf vokal U menjadi sedutun. Hal ini demikian kerana pembaca tersebut membaca teks terlalu laju menyebabkan kekeliruan berlaku. Perkara ini membuktikan bahawa kamus mental manusia tidak disusun seperti kamus sebaliknya, disusun secara lebih kompleks. Well, British teen is getting a lot of attention over his new smartphone. I cannot believe it just happened to me. Kesilapan unit perancangan adalah dari segi morfem, iaitu perkataan smartphone menjadi perkataan fat. Jenis kesilapan yang dapat dilihat pula adalah
campuran kerana sebutan F atau fa diambil daripada perkataan phone, manakala sebutan art pula diambil daripada perkataan smart. Maka terjadilah perkataan baru iaitu fad. Hal ini demikian kerana kata-kata yang mempunyai hubungan semantik masing-masing berebut untuk menyumbangkan sesuatu ujaran semasa proses mendapatkan semula leksikal dalam otak, menyebabkan perkataan-perkataan tersebut dicampur adukan membentuk satu perkataan baru yang ganti. Nabilah binti Awang Metusin dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. Kesilapan unit perancangan adalah dari segi perkataan dalam kata bilangan tentu tersebut iaitu 300 kepada 3 sahaja. Jenis kesilapan yang terlibat pula adalah dari segi penghapusan apabila perkataan ratus telah dihapuskan daripada kata bilangan tentu RM300 menjadi RM3 saja. Hal ini demikian kerana pemuda itu berasa gementar semasa melafazkan akad nikahnya menyebabkan leksikal mental tidak dapat bekerja dengan baik. Women really want. Easy. Turns out they want a woman with a beard. They want a man with a beard. No, they don't want a woman with a beard. They want a man with a beard. Let's get that straight. Kesilapan unit perancangan yang dapat dikenal pasti daripada video ini adalah dari segi suku kata, iaitu berlakunya penambahan suku kata wu dalam kata nama man menjadi woman. Hal ini demikian kerana medan semantik bagi kata nama man dan woman adalah sama, menyebabkan kekeliruan berlaku kepada pembaca berita itu. Kekeliruan ini disebut sebagai kekeliruan seleksi atau silap Freud yang bersifat tidak teratur. Antara nyanyian dengan lakonan, mana yang kami lagi suka? Ini antara soalan yang paling kerip orang tanya saya lah. Yeah. Tapi paling kerap, bukan kerip. Kerip. Paling biarlah dia Elvin lah. Saya dengar salah. Saya dengar kerap. Kesalahan unit perancangan yang dapat dikenal pasti daripada video ini adalah dari segi segmen fonetik, iaitu huruf vokal A menjadi huruf vokal I dalam perkataan kerap. Jenis kesilapan yang terlibat adalah dari segi penggantian, iaitu huruf vokal A dalam perkataan kerap digantikan dengan huruf vokal I menjadi kerip. Hal ini demikian kerana kamus mental manusia tidak disusun seperti kamus, sebaliknya disusun secara lebih kompleks serta boleh dicipta dan dihasilkan. Betul. Tak. Okey, sebenarnya memang kerip. Tapi tak apa demi Elvin boleh kerip pun kita boleh tukar. Kerap, saya cakap kerap.